KPM. Papa baru balik ke? Ya, Dek. Banyak nenas hari ni? Banyak tu. Memanglah banyak. Tapi PKP ni payah nak jual. Papa jangan risau. Ambil apron ni. Apron? Nak buat apa apron ni? Adik nak ajar Papa buat jam nanas. Jam nanas? Menarik idea tu. Bolehlah Papa ajar orang lain bila Papa dah pandai nanti. Jom. Mari dekat, mari rapat jualan nanas terbaik dari ladang. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar Malaysia? Saya harap anda semua sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat, jangan lupa untuk pergi klinik berdekatan. Jangan lupa untuk buat pemeriksaan supaya kita dapat sama-sama mengurangkan rantaian COVID-19 di negara ini. Baik, dan selaras dengan itu saya ingin ucapkan kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bagaimana caranya? Mudah sahaja. Kalau anda keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dengan sempurna. Tutup di atas bahagian hidung dan juga di bawah dagu. Jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Dan jika tiada bekalan air, jangan lupa untuk menggunakan jam pembasmi kuman yang ada berdekatan anda. Baik. Sebelum kita teruskan, siapakah gerangan di dalam video itu tadi? Siapakah beliau? Jom kita berkenalan dengan cikgu kita. Assalamualaikum cikgu, selamat datang ke Mahir. Waalaikumsalam Irfan. Apa khabar Irfan? Sihat Alhamdulillah. Cikgu Safwan, kita pernah berkolaborasi terlebih dahulu tetapi dah lama cikgu Dah lama, lebih kurang dalam 5 bulan juga. 5 bulan baru kita berjumpa balik. Tapi orang cakap cikgu kalau ada jodoh, tentu ada. Ada jodoh tak ke mana kan? Dia ada jodoh tak ke mana. Baik, sebelum kita teruskan, kita kenalkan diri cikgu penonton di rumah, dipersilakan. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Muhammad Safwan bin Rozak dari SK Jengka Pusat 2 Pahang. Boleh panggil saya Cikgu Safwan. Cikgu Safwan, selamat berkenalan. Baik, sebelum kita teruskan kelas mahir kita hari ini, macam biasa kita akan lakukan sedikit pematuhan SOP. Jadi cikgu gunakan dulu jam pembasmi kuman yang disediakan oleh kru penerbitan. Dipersilakan. Seperti biasa Irfan, jangan lupa jaga SOP. Jangan lupa bismillah. Jangan lupa bismillah. Bismillah itu penting sebab apa? Sebab kalau tengok kat depan ni, kenapalah ada roti, ada jam nanas. Apa topik kita ni dan apa yang kaitannya dengan kita punya pembelajaran cikgu? Ya, pada pagi ini saya akan bawakan kepada murid-murid di rumah tentang projek-projek pengawetan makanan. Yang mana pada kali ini kita akan memahirkan diri anak-anak di rumah dengan pelbagai jenis projek pengawetan makanan ke atas pelbagai jenis makanan yang saya bawa pada hari ini. InsyaAllah. Baik. Tentunya apa yang kita akan belajar di kelas mahir ini, di mana cikgu akan bawakan kita, dan kaitan dengan gimmick tadi adalah kita akan gunakan nanas sebagai bahan utama untuk menyiapkan jam nanas kita. Nanas kita. Okey. Apa lagi cikgu objektif kita hari ini? Jadi pada kali ini juga kita nak memahirkan diri anak-anak di rumah juga supaya dengan penggunaan bahan-bahan yang mudah itu dapat menghasilkan produk-produk yang baru dan mungkin juga
boleh dikomersialkan dan juga boleh dinikmati bersama keluarga. Betul. Ya. Jadi mungkin Irfan masa sekolah dulu mungkin pernah ada buat projek-projek bersama guru kat sekolah dulu. Pernah cikgu, Ya. tetapi kalau saya mahir lagi atau tidak, itu persoalan seterusnya. Ya. Di mana kita akan sama-sama belajar dengan cikgu hari ini cara pembuatan ataupun topik pengawetan makanan itu Ya. sendiri. Dan selepas ini kita akan ada banyak lagi aktiviti yang menarik, tetapi sebelum itu kita nak berehat seketika, boleh cikgu? Okey. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Baik, sekarang ni kenapa kita dalam set macam rancangan memasak ni cikgu? Ya, walaupun seolah-olah seperti rancangan memasak, Okey. sebenarnya jangan terkeliru bahawa Kenapa, sebenarnya hari ini kita masih lagi dalam mata pelajaran Sains. Okey. Jadi projek pengawetan makanan ni sebenarnya merupakan salah satu daripada projek yang perlu dijalankan oleh murid, sama ada kalau waktu biasa tu di sekolah lah ataupun di rumah pada waktu ini, supaya mereka mampu mencapai tahap penguasaan yang tertinggi bagi apa topik ini. Iaitu TP6 lah. TP6. TP6. Jadi kalau anak-anak di rumah nak dapat TP6, perlulah memahirkan diri untuk menghasilkan projek-projek pengawetan makanan ke atas pelbagai jenis produk makanan. Jadi insya-Allah. Okey, teruskan Irfan. Okey, jadi cikgu, kalau saya nak tanya cikgu soalan lah. Ini untuk adik-adik kita di umur berapa cikgu? Tahap berapa? Tahap 2 umur 12 tahun. 12 tahun, maknanya darjah 6 lah. Darjah 6. Okey. Jadi mereka ini, golongan ini akan belajar cara untuk menghasilkan makanan melalui proses pengawetan. Ya, betul. Okey, jadi cikgu, kita nak mula dengan pengawetan apa cikgu? Okey, jadi seperti mana yang ditunjuk dalam video mula-mula tadi, saya telah diajar oleh anak saya yang kecil tadi. Yang kecil tadi. Jadi sekarang saya dah pandai. Dah Jadi pandai dah, saya okey. dengan hasil ilmu tersebut, saya akan ajar anak-anak di rumah hari ini bagaimana menghasilkan jam nanas. Baiklah. Okey. Jadi cikgu, Ya. untuk kita teruskan dengan kita punya kemahiran hari ini, apakah bahan-bahan yang diperlukan? Jadi, okey, sebenarnya bahannya sangat mudah. Okey. Percaya atau tidak, kita cuma gunakan 3 bahan saja. 3 bahan saja? Iaitu buah nanas. Okey. Okey, gula Gula. dan juga air. 3 bahan saja. Mudah je bahannya. Percaya atau tidak, itu saja bahannya. Itu sahaja. Okey, baiklah. Boleh saya teruskan, Irfan? Silakan, cikgu. Okey, baik. Jadi nanas ni kuantitinya dalam 1 biji nanas. 1 biji nanas lah. Okey. Jadi nanas ni kita akan masukkan ke dalam Pengisar. Okey, ke dalam mesin pengisar. Okey. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Yang ni cikgu yang cikgu jual tadi tu lah. Yang Ke cikgu beli? Ni saya dari ladang. Itu rahsia. Itu rahsia. Itu rahsia. Okey. Okey, baiklah. Jadi yang pertama kita akan blend. Blend dulu lah. Kita Kita akan kisar blend. dulu ya. Kita akan kisar. Kalau anda boleh bau betapa harumnya bau nanas ni. Sungguh baiklah. melazatkan. Saya tak tipu Bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya lupa masukkan air. Kita masukkan sedikit air supaya melancarkan proses pengisaran. proses pengisaran ni. Okey, mungkin cikgu boleh bawa ke depan sikit cikgu Alright. Okey. Okey cikgu. Kita tolak ke depan sikit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kisar dulu. Kita nak kira sampai hancur ke macam mana? Sampai betul-betul hancur. Sampai betul-betul hancur. Baik. Okey, insya-Allah. Baik, kita tengok sikit cikgu macam mana hasil. Okey. Hasil dia. Wah, wanginya bau nanas Wanginya ni. bau. Okey, baik. Baik. Um, Langkah seterusnya cikgu. Langkah seterusnya. Okey. Okey.
Kita akan keluarkan pisau ni sebagai langkah keselamatan. Baik, bahaya tu. Okey, bahaya Tak boleh dekat rumah. memang sangat tajam. Dapatkan pengawasan Okey, daripada bapa kita dan dahulu, ya. nenas yang telah siap dikisar ni saya serahkan pada Irfan lah. Okey, untuk apa? Agak-agaknya Irfan nak buat apa? Masukkan dalam Periuk. periuk. Ya, Masukkan pandai. dalam periuk. Okey, baik. Dah jadi chef pula Irfan hari ni. Okey. Kita masukkan Okey, mungkin Irfan perlukan ni senduk untuk senduk. Okey. Okey, supaya tak membazir lah buah Untuk nanas. membazir. Baik. Kita ambil semua sekali. Semua sekali. Sebab nanas ni orang kata apa? Sedap satu. Lepas tu kita tak nak membazir lah cikgu kan? Ya, betul. Okey, kita ambil semua sekali. Baik, saya rasa dah cukup cikgu. Okey. Okey, baiklah. Kemudian kita masukkan lebih kurang 1 cawan gula. 1 cawan gula. Okey, kita masukkan sahaja. Baik. Cikgu nak saya kacau ke macam mana cikgu? Okey, kacau Irfan. Kacau. Baik. Okey. Ada sikit lagi saya ambil Okey. Okey. Jadi sebenarnya Kacau dulu. kita perlu kacau nanas ni dalam periuk dengan kadar api yang perlahan. Okey. Kita perlu kacau sehingga mendidih. Sehingga mendidih. Kenapa perlu mendidih? Supaya ini yang kaitan dengan pembelajaran sains. Apabila nanas tadi telah mendidih, ia akan membunuh sebahagian besar mikroorganisma yang boleh merosakkan makanan. Okey, jadi untuk kita melihat peringkat-peringkat seterusnya, okey, apa kata kita saksikan playback video yang bakal kita tunjukkan. Baik, jom kita saksikan. Itu dia proses dari A sampai Z cara pembuatan jam nanas yang diajarkan oleh Cikgu Safwan kita hari ini. Senang tak? Senang je cikgu Sangat sebenarnya. senang. Saya ingat susah. Ya, sangat senang, cuma memerlukan masa sekitar 1 jam untuk menyiapkan jam nanas ini. Kalau Okey? kita nak panaskan tadi cikgu menggunakan api yang kecil, berapa lama cikgu? Lebih kurang 1 jam. 1 jam lah. Lebih kurang 1 jam supaya dia betul-betul dia akan mendidih, dapat membunuh mikroorganisma Baik. dan juga dapat memekatkan lagi keadaan jam nanas tersebut. Dan Okey. kenapa kita kena sejukkan terlebih dahulu sebelum kita makan jam nanas kita? Takkanlah kita nak makan panas-panas supaya Betul. okey, taklah meletup lidah kita Taklah nanti. meletup lidah kita nanti, kan? Ya. Jadi kalau satu lagi, kalau perhatikan tadi ada satu langkah di mana jam nanas botol tadi telah pun dipanaskan dalam air yang mendidih. Apakah tujuannya? Tujuannya ialah untuk kita sterilkan botol tersebut. Itu juga insya-Allah dapat menambahkan lagi tempoh ketahanan Baik. jam nanas yang kita hasilkan. Jadi jam nanas dah siap. Dah siap? Saya ada soalan cikgu. Ya. Okey, selain daripada kaedah kita membuat jam nanas ni cikgu, Ya. apa lagi kaedah lain untuk kita mengawet buah nanas? Ya, sebenarnya kalau kita tengok dalam pasaran ada nanas dalam tin kan? Betul. Betul. Tapi hari ni kita tak adalah nak buat dalam tin, tapi ala-ala nanas dalam tin. So saya ada satu lagi balang nanas. Okey. Saya akan buka. Okey, yang mana kali ini kita akan masukkan Air apa je? Air sirap ke? ni sirap, lebih kurang sirap lah, air gula yang air gula berwarna. Okey. Alright. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan sahaja sehingga menenggelamkan
keseluruhan buah nenas tadi. Buah nenas tadi. Okey, jadi kalau kita lihat pun kat sini cantik. Warnanya menarik. Warnanya sangat menarik. Kita tutup. Okey. Dan kita akan masukkan ke dalam peti sejuk. Bila-bila masa kita nak makan ataupun biasanya kalau kita nak gunakan untuk memasak. Okey. Masak nasi goreng isi nenas ke. Betul. Ataupun ada kadang-kadang tu kita buat koktel ke. Jadi kita boleh gunakan. Dan insya-Allah bila kita letak dalam peti, ada dua proses kat sini, proses pembotolan dan juga proses pendinginan. Insya-Allah buah nenas itu akan tahan dengan lebih lama berbanding dengan buah nenas ni. Katakanlah yang ni kita biarkan saja buah nenas ni dalam masa beberapa hari. Agaknya berapa hari je boleh tahan. Kalau kita biarkan saja mungkin sahaja. Dalam 2-3 hari je dah rosak dah. Dalam 2-3 hari mungkin dah berair. Betul. Berair ataupun kalau tadi kita bau nenas tu wangi kan? Wangi sangat. Tapi sekarang kalau kita biarkan akan menghasilkan bau yang tidak menyenangkan. Betul cikgu. Baik, ini antara kaedah lain yang kita boleh guna untuk mengawet buah nenas. Dan kalau kita boleh lihat di sini hasil yang cikgu Safwan buat tadi, jam nenas telah dihasilkan. Baik, mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit berapa lama jam kita ni boleh tahan? Jam yang kita hasilkan ini boleh tahan lebih kurang 5 hingga 6 bulan tanpa bahan pengawet. Kalau kita beli yang dekat kedai yang siap tu, tentunya ada banyak bahan pengawet. Jadi yang ini kita hasilkan sendiri. Ibaratnya seperti kita kata homemade. Buatan rumah lah. Homemade, buat daripada rumah. Jadi insya-Allah ada khasiatnya, rasa pun insya-Allah lebih sedap. Betul. Dan selamat untuk dimakan. Itu paling penting. Dan satu lagi soalan untuk cikgu, apakah faktor yang akan menyebabkan kita punya jam nenas lagi tahan lagi lama? Ya, yang tadi yang pertama apabila kita didihkan, situ kita akan keluarkan faktor suhu yang tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Sebab suhu yang terlalu tinggi tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Lepas tu bila kita siapkan, kita masukkan lagi dalam peti. Dia jadi pening gitu dia mikroorganisma tu. Merencatkan lagi pertumbuhan mikroorganisma. Bila kita masukkan dalam peti sejuk, suhu yang terlalu rendah juga akan menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma tu akan melambatkan pertumbuhan dia. Jadi itulah antara faktornya. Yang paling penting adalah suhu. Ya, betul. Di mana faktor suhu tinggi, yang tidak sesuai. Dan juga suhu yang paling rendah tidak sesuai. Sebenarnya dia ada 5 keadaan, 5 faktor yang menyebabkan mikroorganisma boleh tumbuh di atas makanan. Apakah ia, cikgu? Yang pertama S. Suhu yang tidak sesuai. Yang kedua U. Ada udara. Yang ketiga K. Keasidan yang tidak sesuai. Baik. Dan yang keempat A. Ada air. Dan yang kelima ada nutrien. Jika salah satu je daripada 5 faktor itu ditarik, ibaratnya, maka mikroorganisma dia akan lambat untuk bertumbuh. Baik, cikgu. Terima kasih banyak untuk penjelasan mengenai itu. Dan kalau kita nak tanya lagi satu mengenai kita punya, ni apa namanya cikgu? Ni kira macam nenas dalam sirap. Nenas dalam sirap. Saya namakan lah. Nama cikgu baru pineapple in sirap. Pineapple in sirap. English gitu kan. Jadi cikgu kalau kita tanya kita tanya cikgu dari segi sirap ni cikgu. Sirap ni mengandungi kandungan gula atau bagaimana cikgu? Mengandungi kandungan gula di mana apabila kita melarutkan nenas di dalam sirap, ia akan menyediakan satu keadaan keasidan yang tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma itu sendiri. Macam kita sebenarnya, bila kita manusia kalau gula terlalu banyak, elok tak untuk kesihatan? Tak elok, cikgu. Begitu juga mikroorganisma, bila terlalu banyak gula pun dia tak suka juga sebenarnya. Baiklah. Cikgu, terima kasih untuk penjelasan mengenai jam nenas dan juga tadi cikgu cakap apa? Nenas dalam sirap atau pineapple in syrup. Dan sekarang ni kita akan berhenti berehat seketika kerana selepas ni ada lagi aktiviti yang akan kita lakukan bersama-sama dengan Cikgu Safwan. Kalau mesti kita rehat seketika, kembali selepas ni di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Masih bersama saya dan Cikgu Safwan di Didik TV KPM. Tadi Cikgu, sementara kita berehat tadi, Irfan dah ambil kesempatan lah Cikgu. Kesempatan apa? Di mana Irfan ambil kesempatan untuk merasa sendiri jam nenas yang dihasilkan oleh Cikgu Safwan. Okey, kalau Cikgu minta komen Irfan boleh cakapkan kat sini. Jam nenas yang dihasilkan sangat-sangat sedap. Bila Irfan buka balang ni, aroma nenas yang dihasilkan, kita bawa lagi sekali Lama. Mengancam orang cakap. Dan apabila kita sapu rata di atas roti, okey, dengan keadaan yang pekat memudahkan kita untuk sapu Cikgu. Jadi dengan rasa rendah hati dan ikhlas hati, saya hadiahkan satu balang jam nenas tu untuk Irfan. Serius lah Cikgu? Jadi boleh buat balik lah. Okey, baik, saya balik dulu. Terima kasih. Baik, tapi kita bergurau saja. Okey, nanti Irfan akan balikkan rasa benda ni. Tetapi sebelum itu, okey, saya nak terima kasih banyak-banyak Cikgu kerana bawakan kami satu jam nenas yang sungguh lazat dan enak. Okey, baik. Dan sekarang ni Cikgu, apa pula aktiviti yang kita akan lakukan? Dengar kata kita nak buat jeruk pula sekarang. Ya, sekarang ni kita akan teruskan topik pembelajaran kita pada hari ini dengan projek jeruk mangga. Jeruk mangga pula dah. Tadi jam nenas, sekarang jeruk mangga. Okey Cikgu. Jadi ada dua jenis jeruk mangga yang bakal saya hasilkan pada hari ini. Baik. Okey, yang pertama ialah jeruk mangga asam boy. asam boy. Okey. Dan yang kedua nanti saya akan hasilkan jeruk mangga tenggelam. Jeruk mangga tenggelam. Selalu jeruk mangga ni kita akan timbul Cikgu. Jeruk mangga asam boy yang biasa yang orang jual tepi jalan sekarang ni, yang viral tu. Tapi yang biasanya, yang dulu-dulu biasanya kita makan jeruk mangga yang tenggelam betul. Okey, baiklah. Jadi tanpa membuang masa, saya akan teruskan projek jeruk mangga asam boy. Okey, baik. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan ialah kita perlukan lebih kurang sebiji buah mangga. Sebiji lebih kurang gitulah. Mangga ni Cikgu, kita nak yang tua sikit ke yang muda sikit? Yang muda. Yang muda baru sesuai untuk buat jeruk. Okey, sebab tekstur dia lebih keras. Okey. Jadi kita perlukan sekali lagi sebiji mangga. Kemudian kita perlukan beberapa ketul asam boy. Okey. Asam boy ni yang macam dia ada garam, kandungan garam. Okey. Kemudian kita perlukan lebih kurang 3 hingga 4 sudu besar gula pasir. Gula pasir. Okey. Baik. Dan sebelum itu saya nak maklumkan kepada penonton-penonton di rumah bahawa mangga ini sebenarnya telah pun direndam terlebih dahulu dengan air kapur. Air kapur? Ya. Air kapur ni tak silap saya adalah untuk kita rangupkan kita punya mangga. Ya, betul. Betul lah. Ya. Sebab saya pernah belajar kat sekolah dulu. Ya. Okey. Jadi tujuannya betul lah seperti mana Irfan kata, untuk merangupkan lagi tekstur buah mangga selepas dijerukkan. So kita akan rendamkan ke dalam air kapur lebih kurang, tempoh masa dia lebih kurang 15 minit. Baik. Sehingga 1 jam. Kalau rasa nak cepat 15 minit. Kalau nak lagi baik 1 jam. 1 jam. Okey, baik. Jadi yang pertama, buah mangga yang telah pun direndam dengan air kapur ini, yang telah pun kita bilas dan bersihkan, kita masukkan ke dalam mangkuk ni. Okey. Kemudian kita masukkan sahaja asam boy ni. Asam boy. Kita masuk semua lah, Masukkan semua. Okey. Masukkan Nak bagi semua. rasa nikmat asam boy dekat situ. Okey, dan gula ni pun saya rasa kita masukkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Gula ni kalau kita nak sukat berapa Cikgu? Lebih kurang 3 hingga 4 sudu besar gula. 3-4. Kalau kita nak kurang manis, 3 sudu besar. Kalau rasa nak lagi manis, 4 sudu besar. Nak lagi manis, terpulanglah pada anda. Okey, jadi seterusnya kita akan, Irfan nak kacau ke? Boleh Cikgu. Okey. Irfan kacau sehingga puas hati. Puas hati. Okey, kita akan kacau. Okey, kita kacau dulu. Kita ratakan semua. Kita ratakan. Gaul-gaul. Sehingga agak-agak sebatilah antara kandungan gula dengan asam boy tersebut. Tadi. Dan dalam ni kita ada mangga yang direndamkan dalam air kapur, ada asam boy dan juga gula. Okey. Irfan rasa macam dah okey ke tak okey lagi? Okey dah tu. Okey dah. Kita tunjuk sikit kepada kamera. Tada! Inilah hasil yang Irfan gaulkan sebentar tadi. Air tangan Irfan. Air tangan saya. Cikgu yang potong buah, saya yang dapat nama. Okey, Cikgu. Okey, jadi seterusnya kita akan masukkan buah mangga yang telah siap digaul tadi ke dalam balang. Okey, kita akan masuk balang yang samalah. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cantik potongan buah Cikgu lah. Ini
percaya atau tidak, memang saya yang potong. Memang saya percaya je. Memang saya yang potong. percaya cikgu potong. Okey. Itulah seninya. Betul cikgu. Okey. Dan kalau potongan cantik, kita nak makan pun macam sedap. Ya, betul. betul. Kan? Okey, kita masukkan semua. Kita masukkan ke semua buah mangga ni. Baik. Muat-muat gam-gam satu bekas ni. Okey. Biasanya kalau kita beli, kita nak masukkan elemen keusahawanan sedikit. Okey, silakan cikgu. Kalau biasanya kalau kita beli, orang jual satu balang ni berapa biasa, Irfan? Kalau 15 ke 20 ringgit cikgu? Oh, mahal tu Mahal jugalah. Mahal tu mungkin paling murah pun kita dapat RM10 lah. RM10. Okey. Tapi kalau sebiji mangga ni, berapa harganya? Sebiji mangga. Sebiji mangga cikgu? Sebiji mangga ni. Berapa harga dia? Apa cikgu? Kalau ke tempat cikgu macam mana? Lebih kurang RM2.50 lah sebiji. Dengan bahan yang kita gunakan, bahan yang sangat mudah untuk kita perolehi, sebiji mangga, asam boy dan juga gula hanya 3-4 sudu. Okey, kalau kita tengok kat situ boleh menghasilkan keuntungan yang agak besar juga. Betul, cikgu. So inilah yang saya katakan tadi, bahawa projek ini bukan saja kita belajar bagaimana untuk membenarkan makanan ini tahan lebih lama, tetapi ia juga dapat membantu kita. Mungkin dapat menambahkan pendapatan keluarga kita, lebih-lebih lagi di musim pandemik ini. Betul. Dan itulah apa yang kita sampaikan ni dapat manfaatkan kepada anda semua yang menonton, di mana anda juga boleh menjana pendapatan sendiri menggunakan kaedah yang kami ceritakan pada hari ini. Okey. Jadi sekarang dah siap. Dah siap. Okey. Dan kita biarkan untuk beberapa ketika. Nak sedap, kita masukkan ke dalam peti sejuk. Di mana bila kita letakkan dalam peti sejuk, akan ada satu proses pendinginan kat situ. Betul. Jadi ia akan menyebabkan mangga ini tahan lebih lama kerana faktor suhu tadi. Faktor suhu yang terlalu rendah menyebabkan mikroorganisma tidak boleh bertumbuh. Betul. Ya. Baik, itu untuk yang pertama. Ya. Jeruk asam boy, jeruk mangga asam boy. Dan yang kedua cikgu? Yang kedua ni jeruk mangga tenggelam. 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 Mana nak tenggelam ni? Baik. Jadi saya ada satu lagi balang yang lebih besar sebab kita nak tunjuk keadaan dia selepas tenggelam. Cuma kaedah dia sama dengan tadi. Mangga ni yang pertama telah pun direndamkan ke dalam air kapur, lebih kurang tempoh masa yang sama, 15 minit sehingga 1 jam. Kemudian langkah seterusnya, mangga ni telah pun direndam ke dalam air garam. Air garam? Ya. Selama 2 hari. 2 hari? Ya. Selama 2 hari. Yang ni yang saya bawa ni, maksudnya yang telah pun direndam dan telah pun dikeluarkan air garam. Jadi air garam tu selain daripada memberikan rasa, yang mana buah mangga tersebut akan menyerap garam tu, memberikan perasa kepada mangga. Garam tu sendiri memainkan faktor penting untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Ya, itu yang menyebabkan mangga ini akan tahan lebih lama. Maknanya 2 hari lepas cikgu dah siapkan lah ni. Ya, 2 hari lepas. Daripada dikasih soalan cikgu. Okey, seterusnya. Apa ni cikgu? Ini merupakan air gula. Air gula yang mana air gula ni lah yang kita gunakan untuk merendamkan mangga yang telah pun kita keluarkan air garam tadi. Okey, so ini langkah yang terakhir lah. Dah langkah terakhir dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan semualah. Semua cikgu. Kita akan pastikan semua kita punya mangga ni ditenggelamkan. Okey, jadi sekarang mangga telah pun berada dalam larutan gula. Sekali lagi kita telah menyeksa mikroorganisma. Betul. Jangan bagi peluang untuk dia hidup dekat sana. Untuk dia hidup kita jangan bagi peluang. Tapi untuk kita nikmati betul-betul sedap, kita harus biarkan sehingga 2 hingga 3 hari lagi, barulah kita boleh menikmati jeruk mangga tenggelam ini dengan rasa yang sedap. Seperti mana Irfan rasa jam nenas tadi, yang ini pun kita menggunakan bahan-bahan yang tanpa bahan pengawet. Jadi rasa semula jadi itu tetap ada. Okey, tak ada bahan-bahan berdasing lah cikgu. Ya, betul. Dan sekarang ni cikgu, saya nampak terapung lagi. Bila akan tenggelam ni cikgu? Ni tenggelam lah ni. Tenggelam betul. Dikit tenggelam ni. Dikit ditengelami. Bukan dia terapung dekat atas. Bukan macam tu. Okey, maksudnya dekat sini tenggelam lah. Okey, baik. Mungkin kita boleh rumuskan sedikit cikgu mengenai cara kita mengawet kita punya buah mangga untuk jeruk mangga asam boy dan juga jeruk mangga tenggelam. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, kaedahnya sedikit saja perbezaan dia.
dan pastinya mempunyai rasa yang berbeza lah. Okey. Kalau untuk asam buah ni dia akan hadir rasa masam masin tu Okey. daripada asam buah yang kita letakkan. Tapi yang ni kita akan rasa manis dan juga ada akan rasa sedikit masin dan juga betul. masam daripada buah mangga itu sendiri. Sebab kita dah larutkan dalam air garam kan cikgu? Okey. Dan satu lagi sebenarnya hari ni, Ifan nampak tak kat ujung tu? Ya cikgu, saya selalu makan ni dengan cakotiau ke? Ya. Selalu. Pernah persoalannya pernah buat sendiri tak? Minta maaf lah cikgu, tak pernah buat lah cikgu. Dan Irfan tahu tak cara nak buat ni sebenarnya sangatlah senang. Ya ke? Ya. Okey, saya nak cerita sikit baru ni topik pembelajaran pengawetan makanan di mana saya memberi kebebasan kepada murid-murid saya untuk memilih sendiri apakah projek pengawetan makanan yang mereka patut buat. Okey, saya dapati lebih kurang 50% 50% yang buat projek ni. Sebab apa? Sebab mudah Bermakna sangat. projek ini sangat mudah. Sangat mudah. Jadi projek jeruk cili ini sangat-sangat mudah dan bahan-bahan yang diperlukan sangat mudah iaitu cuka, sedikit air, gula, garam dan juga cili. Cili. Baik. Dan sekarang ni kita akan saksikan terlebih dahulu satu video mengenai pembuatan cili jeruk ni. Jom kita sama-sama saksikan. Baiklah, itu dia cara ataupun proses pembuatan jeruk cili kita cikgu. Senang kan? Senang je cikgu. Senang kan? Bahan-bahan yang diperlukan Ya, sangat mudah dan sangat semula jadi. Sangat semula jadi. Ni sedap cikgu. Kalau Betul. kita makan panas-panas dengan cakotiau, rasanya cikgu. Ya. Yang menaikkan lagi Menaikkan lagi selera kita untuk makan. Jadi kalau kita tengok kat sini Fan, cili telah pun terendam sepenuhnya dalam larutan cuka yang telah pun bercampur dengan garam dan juga sedikit gula untuk perasa. Baik. Okey. Jadi ini memberikan faktor keasidan yang tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Tak perlu letak dalam peti apa pun. Tak perlu Memang dah. kita letak dalam atas meja gitu, insya-Allah boleh tahan. Baik. Selain daripada cili, Ifan biasa makan petai jeruk. Petai penas cikgu. Ya, jadi kaedah pengawetannya sama saja. Sama juga. Kalau macam bawang pun sama juga cikgu. Sama saja. Okey. Cuma kita rajin dengan tak rajin je. Betul lah tu. Itu soalan yang penting juga lah. Okey. Ya. Baik cikgu, terima kasih. Okey, untuk segmen ketiga ini kita dah pun belajar mengenai cara pembuatan kita punya apa cikgu? Jeruk mangga asam boy, jeruk mangga tenggelam dan juga jeruk cili. 3 perkara dah kita belajar hari ini di segmen yang ketiga dan sekarang ini kita nak berhenti berehat seketika. Boleh cikgu? Boleh. Selepas ini jangan mana sebab kita akan hasilkan satu lagi pengawetan makanan yang lebih menarik. Nak tahu apa? Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Jom makan dulu cikgu. Okey. Nak makan apa? Didik TV KPM. Masih bersama kami di Didik TV KPM. Cikgu Safa masih berada dengan saya sekarang ini untuk kita lakukan aktiviti yang seterusnya. Itu apa cikgu? Okey, seterusnya saya nak mengajak anak-anak di rumah untuk memahirkan diri anak-anak di rumah
dengan menghasilkan telur masin. Telur masin. Aduh, ni pun kalau makan nasi kerabu, tak cakap lah. Ya. Memang sedap sangat Betul. ni. Anak saya pun suka sangat makan telur masin ni. Daripada kita beli kat kedai, ada baiknya kita buat sendiri. Lagi sebab jimat. cara dia sangat, macam tadi juga, sangat senang. Okey, baik. Jadi, apakah Jadi bahan, bahan-bahan yang diperlukan ialah kita menggunakan telur itik. Telur itik. Okey. Dan kita gunakan air garam. Air garam. Okey, jadi bagaimana nak hasilkan air garam ni? Itu rahsia yang bakal saya bocorkan pada hari ni. Baik. Jadi pada semua penonton yang ingin menghasilkan telur masin sendiri, kaedahnya ialah sebiji telur, sukatannya ialah 1 sudu garam 1 sudu garam. dan 100 ml air. Okey, Ingat tu? ingat. Ulang sekali lagi. 1 sudu garam Ya. dan 100 ml air untuk sebiji telur. Ya. Okey, jadi sekarang ni saya ada bawakan 1 2 3 4 5 6 biji telur itik. Jadi sukatannya mestilah 6 sudu 6 sudu garam dan 600 ml air. Cepat belajar. Alhamdulillah. Ya, Jadi itulah Alhamdulillah. rahsianya. Jadi air garam ini bagaimana kita nak hasilkan? Kita masaklah. Kena masak. Perlu masak air garam masak, okey. dan perlu disejukkan. Berapa lama cikgu? Biarkan dia menyejuk pada suhu bilik. Biarkan. Okey. Okey. Jangan kita letakkan semasa air itu masih lagi panas, kita letakkan telur itik tu ke dalam. Dah jadi telur rebus Ya, nanti. itu yang kita tak nak. Itu kesilapan yang biasa berlaku lah kalau kita buat kat sekolah. Jadi cara dia sangat senang. So air garam ni sukatan seperti mana saya maklumkan Irfan tadi. So kita masukkanlah. Masukkan telur sahaja. itik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Satu telur itik ni mestilah kita basuh dengan bersih. Betul. Dan satu lagi yang perlu kita titik beratkan, Apa cikgu? kena keringkan dia. Keringkan dulu. Okey. Baik. Baiklah. Ini ada soalan, kenapa Ya. kita tak boleh pakai telur ayam? Kenapa kena pakai telur itik? Itu satu persoalan yang kebat dah tu. Kebat tu. Itu soalan kebat. Okey. Boleh tak kita nak gantikan telur itik ini dengan telur ayam? Betul. Jawapannya boleh. Bersyarat. Bersyarat. Okey, apa syaratnya cikgu? Syaratnya tempoh ketahanan telur ayam tu dia tak lama berbanding dengan telur itik. Maknanya kalau biasanya selepas kita katakanlah hari ni kita buat dalam tempoh 14 hari telur ini kita katakan matang lah. Okey. Rasa dia akan sedap untuk kita rebus, kita hasilkan. Kalau telur ayam pun boleh lepas 2 minggu, cuma selepas tempoh masa itu dia tak akan lama tahan dia berbanding dengan telur itik kerana tekstur kulit dia tu sendiri lebih nipis berbanding tekstur kulit telur itik. Jadi telur itik ni kalau kita buat hari ni, insya-Allah boleh tahan dalam tempoh 5 hingga 6 bulan. 5 hingga 6 bulan? Ya, boleh tahan hingga 5 hingga 6 bulan. Tapi kalau telur ayam, mungkin tak sampai sebulan, dia dah menghasilkan rekahan. Okey. Baik, itulah perbezaannya. Senang kan? Senang je cikgu. Senang, buat sendiri. Tak perlu beli. Tak perlu beli. Tapi dengan syarat ada telur itik lah. Ada telur itik lah. Jangan pakai telur ayam pula sebab saya cakap tadi kalau telur ayam ni tapi masih boleh guna telur ayam. Kalau rasa nak makan sangat guna telur ayam, lepas 2 minggu terus rebus. Tak ada masalah. Baik, Pun cikgu. boleh juga. Okey. Seterusnya, kalau nampak mesin kat sini, dan juga nampak beberapa makanan dalam plastik, kita nak buat projek pembungkusan vacuum. Pembungkusan vacuum. Ya. Okey. Jadi kita menggunakan satu mesin. Okey, mesin ni boleh dibeli melalui atas talian lah Atas sekarang talian ni. saja, dalam Dan talian saya saja. bukan nak promote tapi mesin ni harga dia tak mahal. Mampu milik. Harganya dalam lebih kurang RM50 saja, lebih kurang. Okey, jadi cara ni mudah. Okey. Kita dah buka. Okey. Kita buka switch ni. Okey. Baik. Kemudian kita letakkan di dalam. Kita alihkan sikit yang ini. Okey. Okey, kalau kita nampak kat sini, tekan button vacuum ni. Okey. Okey, ada bunyi. Okey, ada bunyi. Dapat dilihat di situ udara telah pun disedut keluar daripada plastik. Okey. Jadi apabila kandungan udara telah tiada, okey, maka mikroorganisma tidak dapat bertumbuh. Okey. Okey.
Bila kita nak tahu yang kita punya pembungkusan vacuum dah selesai? Okey, kalau kita nampak, kita tengok dengan pandangan mata kasar kita dah hampir kesemua disedut keluar. Okey. Kita bolehlah tekan stop. Alright. Dan kita tekan button seal. Seal. Okey, sekarang Dah siap. Okey. okey, jadi kalau biasanya mungkin kalau kita letak dalam peti sejuk dalam pendinginan biasa, mungkin carrot ni akan tahan lebih kurang seminggu lebih kurang. Lebih kurang. Tapi kalau kita adakan pembungkusan vacuum ni, maka tempoh ketahanan lobak merah ini akan bertambah. Baik. Mungkin melebihi daripada tempoh tersebut. Mungkin kita boleh cuba lagi sekali, Okey, cikgu. Irfan nak cuba ke? Kita pusingkan ke depan boleh? boleh. Kita bagi Okey. penonton dekat rumah tengok bagaimana cara yang sebenar. Okey. Okey. Jadi Kita masukkan. kita masukkan. Okey. Okey, bagi ada ruang kat situ. Okey. Tutup. Tutup. Okey. Bagi kemas sikit, Kemas cover. sikit. Tutup. Okey, tekan vacuum. Tekan vacuum Okey. ya. Okey. Okey. Nampak tak? Udara yang telah disedut keluar. Okey. Okey. Dah ke cikgu? Sikit boleh lagi. tekan sikit. Boleh tekan stop. Tekan stop. Button yang sama. Okey, tekan seal. Tekan seal. Okey. Alright. Okey. Okey, mari kita buka. Kita keluarkan. Keluarkan. Dah Siap pembungkusan vacuum untuk kita punya asam boy dekat Ya. sini. Boleh kita guna untuk buat apa cikgu? Boleh. Buat jeruk tadi. Ya. Macam syok pula kan? Ya, betul. Irfan nak cuba lagi? Okey, kita boleh cuba lagi satu. Kita nak ambil kacang ke apple cikgu? Terpulang pada Irfan. Okey, saya nak ambil kacang lah. Okey. Sebab kacang ni kita boleh lihat betapa dia akan ikut bentuk-bentuk kacang Betul. yang ada dekat situ. Okey, lagi sekali kita cuba. Okey. Okey. Tutup. Baik. Dan Okey. kita dapatkan Dapatkan. tekan Tekan vacuum. vacuum. Okey cikgu, sementara kita tengah tunggu kita punya pembungkusan vacuum ni siap, apakah faktor yang akan menyebabkan kita punya makanan ni lagi tahan lagi lama? Faktor U. Udara. Iaitu udara. Okey. Okey, jadi kalau sebenarnya untuk kita ingat sebenarnya 5 faktor tadi yang saya sebut tadi, sebenarnya boleh ingat perkataan sukan. Sukan. S untuk suhu, U untuk udara, K untuk keasidan, A untuk air dan N untuk nutrien. Sukan. Okey. Sukan. Alright. Baik. Buka cikgu. Okey. Dah siap, siap. untuk kita punya kekacang di sini. Yang ni tak apa, kita akan simpan dulu, kita akan buat selepas ini. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak untuk hari ini kerana telah menjelaskan kepada saya, penonton di rumah dan juga mereka yang akan menyaksikan nanti mungkin secara rakaman nanti cikgu. InsyaAllah. Dan apakah rumusan tentang pembelajaran kita hari ini? Jadi Persilakan. pada hari ini, apa yang saya harapkan ialah anak-anak di rumah dapat mempelajari sesuatu yang diajar pada hari ini, dapat menghasilkan projek-projek pengawetan makanan secara kendiri menggunakan pelbagai makanan yang ada supaya ianya dapat tahan dalam tempoh lebih lama, betul. mudah dibawa, mudah disimpan, boleh dibawa ke mana-mana, boleh dimakan bila-bila Masa sahaja. Dan apa yang menariknya hari ini, cikgu telah terangkan kepada kita, bahan-bahan yang diperlukan adalah sangat-sangat mudah untuk kita Ya, perolehi. betul. Dan cara pembuatannya juga, orang kata apa, alah, pejam mata pun boleh siap lah. Betul. Kan, sebab mudah saja. Jadi, ini antara hasil yang kita dapat lakukan pada hari ini. Yang pertama, kita ada jam nanas. Okey, bila saya bau ni, saya rasa macam, pernah di kayangan. Okey, silakan bawa balik. Terima kasih, dapat lagi makanan. Yang kedua, kita ada jeruk mangga asam boy. Ya. Okey, yang ni kita kena tunggu dalam berapa hari lagi cikgu kan? Yang tu kalau rasa tak sabar sangat makan terus pun boleh. Makan terus, tapi kalau nak sedap lagi, bagi dia Bagi dia sejuk. perah bagi lama sikit kan. Dan kita ada pula dekat sini cili jeruk. Okey, cili jeruk kita yang sesuai kita makan dengan apa tadi Fah cakap? Cakotiao. Ya. Okey. Dan telur masin di sebelah sana, okey macam cikgu tadi, bahan yang diperlukan adalah sangat-sangat mudah. Apa cikgu untuk buat telur masin? Telur itik, air dan juga garam. Mudah sahaja. Itu sahaja. Tiga sahaja. Tiga sahaja. Dan yang terakhir tadi cikgu telah terangkan kepada kita betapa pentingnya pembungkusan vacuum. Ya. Supaya kita dapat bagi makanan kita tu tahan lagi lama. Ya. Okey, di mana? Dengan menyingkirkan kandungan udara. Supaya kita dapat merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Iya, betul. Okey, baik. Terima kasih lagi sekali Cikgu Safa Sama-sama. kerana bersama kami di TV KPM. Saya harapkan kepada anda semua yang menonton dapatlah info dan manfaat yang telah kami berikan kepada anda hari ini. Dan sebelum kita berpisah Cikgu, seperti biasa Cikgu Safa ni dia ada kejutan dia.
Kejutan apa? Kejutan yang dia akan sumbangkan suara merdu beliau di studio kita hari ini. Jom kita sama-sama saksikan persembahan Cikgu Safwan. Pengawetan makanan bertujuan untuk bagi tahan, mudah dibawa, disimpan. Boleh tahan berbulan-bulan. Sup dan gulai ia dididihkan, buah-buahan juga sayuran didinginkan. Ikan sotong udang bekukan, pasturkan jus juga susu, lilinkan tomato itu, keringkan ikan di situ, udang di sini, daging dan pisang salaikan, laici rambutan ditinkan, sos juga kicap botolkan, barulah tahan. Sosis loba dibungkus vacuum udara, dikeluarkan ikan telur disapu garam, namanya pemasinan, semuanya pasti Didik TV KPM